Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, apa saja kita buat, sepatutnya yang kita buat tu Allah suka. Itu yang sepatutnya lah. Apa saja kita buat ialah untuk buat dia suka, nak buat Allah suka. Kalau kita ini jadi kita punya hidup, kita jadi kekasih Allah. Tapi apa berlaku, kita tak buat, apa saja kita buat, kita tak buat untuk Allah suka, untuk kita suka. Dan bila kita buat untuk kita suka, kita akan berjaya. Kita akan jadi kasih Allah, jadi kekasih kita lah. Kenapa kita jadi begini? Sebab kita sangat apa? Sangat selfish, tak habis cinta dunia. Jawapan dia selfish apa? Pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Itu sebab kita jadi begini. Yazid sangat mementingkan diri. Apa saja dia buat untuk dia suka, bukan untuk bini dia ke anak dia. Tak ada. Untuk dia suka. Dia hanya gunakan bini dia untuk dia suka. Dia gunakan duit dia untuk dia suka. Dia gunakan kereta dia untuk dia suka. Seluruh hidup tu untuk saya suka. Ada orang baik sikit untuk bini dia suka, anak. Ini baik sikit lah. Yang betul baik, buat Allah suka je. Itu yang benar-benar baik, yang masuk syurga, yang layak masuk syurga. Yang buat untuk dia suka memang masuk neraka. Yang buat untuk anak, isteri suka macam Rashidi, masuk neraka juga. Yang masuk syurga, yang buat Allah suka. Itu simple dia punya formula. Yang satu orang tu dikira baik dengan satu orang yang dikira tak baik. Yang buat diri suka dan selain Allah suka, anak, bini, kerja semua tu, majikan, bos semua, itu semua tak baik ni orang. Kalau kamu nak tahu siapa orang baik lah, seorang baik ni apa saja dia buat, nak buat pencipta dia. Yang mencipta dia tu suka. Macam mana? Tentulah membuat dengan cara yang dia suka dan niat nak sukakan dia. Mesti. Itu sebab amalan kena ikhlas. Kalau kita mau berjaya, kita tak boleh buat amalan tak ikhlas. Buat satu amalan untuk sukakan diri macam Yazid, itu keamalan ikhlas. Buat untuk sukakan bini macam Samad, anak, dia bukan amalan ikhlas. Amalan yang dicampak ke dalam neraka. Rashidi kata saya tak ada buat tak baik kat orang. Dia tak kira buat tak baik kat orang, amalan baik atau amalan buruk. Yang di sisi Allah tu amalan baik atau amalan buruk. Buat baik kat orang, buat tak baik kat orang, itu pun dilarang oleh Allah. Kalau buat baik kat orang untuk sukakan diri, dia tak baik juga. Saya buat baik kat dia tu untuk sukakan saya atau untuk sukakan dia, itu pun amalan tak baik. Bagi makan, minum kat orang, tapi untuk sukakan diri.
Itu tak dikira baik. Orang tu kira baik sikit daripada orang yang tak suka bagi kat orang lah. Tak suka buat baik kat orang, buat baik kat dia. Dia lebih baik pada orang tu. Tapi di sisi Allah, amalan tu tak banyak. Sebab buat bukan untuk dia suka. Jadi kita kena tahu apa amalan yang Allah suka, apa amalan yang Allah tak suka. Amalan yang Allah suka yang dibuat untuk sukakan dia, dengan cara yang dia suka. Simple. Kau nak jadi orang baik. Jadi tanyalah diri sendiri. Saya buat semua ni, selama ni Azri cakap, saya ni orang baik ke orang jahat? Pada pandangan Allah. Kalau Azri, dia tak buat jahat kat orang. Dia buat baik kat bini, anak kan. Tapi untuk sukakan dia orang, itu amalan buruk. Walaupun dia macamnya nak balik ni, apa nak beli pada anak ni. Kalau nak, kita ingat dia orang baik lah. Nak bagi anak ini. Tapi niat dia nak sukakan anak. Amalan tak baik tu. Rasidi bawa kain, basuh kain, kan? Tak, dia cakap sukakan dalam hati dia. Tak penting dia cakap kat saya. Dia cakap kat saya, dia buat untuk suka Allah. Dia tak penting. Tak suka. Ha? Tak suka. Paksa buat. Tak suka, terpaksa buat. Tapi bukan untuk suka Allah. Kerana tanggungjawab. Rasidi. Jadi itu amalan baik. Rasidi kata, saya terpaksa basuh kain sekarang. Kerana terpaksa. Dia cakap apa? Kerana terpaksa. Dia tak suka. Tak bermakna dia tak suka untuk, dia akan buat untuk suka kawan. Tak. Dia akan buat kerana terpaksa. Itu bukan amalan baik. Jadi Azri, Rasidi ingat dia dah buat amal baik. Dia tak amal baik tu. Sebab dia buat dengan terpaksa kan. Jadi tak dapat pahala tak amalan tak baik? Tak dapat lah. Ada guna tak di akhirat? Dan juga tak di dunia. Amalan tak baik ni faedah tak ada kat dunia. Dan tak ada kat akhirat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena faham betapa pentingnya kita beramal untuk buat Allah suka. Untuk beramal buat Allah suka, kita kena cara yang dia suka, niat untuk sukakan dia. Dua perkara penting yang mana orang semua tak belajar bang. Kenapa tak faham? Kerana iman tak ada, Allah pun tak ada. Sebab itu tak boleh buat untuk sukakan Allah kan. Allah tak ada kat hati. Macam mana Allah ada kat hati? Nak ada kat hati, ada kat mulut pun tak ada. Jadi jalan mudah untuk dia orang kata nak ada kat mulut, zikir. Sebab itu orang ambil zikir. Ikut zikir, tarikat. Paling kurang kat mulut dia Allah, Allah, Allah. Tapi sayangnya kat mulut je ada, lepas tak masuk ke hati. Sebab dunia dia, hati dia penuh dunia, berzikir. Dia berzikir Allah, 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 illallah. Tapi dia tak boleh masuk kalau hati itu ada dunia. Dunia kena dikorbankan, atau selain pada Allah yang ada hati, kena dikorbankan, dikeluarkan, baru dengan izin Allah, baru boleh masuk. Jadi dengan hanya berzikir, duduk, illallah, satu hari 45 minit, takkan dapat buat dia masuk. Kalau dalam hati tu banyak cinta dunia. Tak ada siapa tak cinta dunia lah. Kecuali dia dah buat keputusan, saya tak ada anak, tak ada bini, saya tak ada isteri, saya duduk dekat ni, saya apa pun tak ada, kebun tak ada, tak ada kerja Nabi. Dia tak buat kerja Nabi, dia semua tak ada. Dia zikir je. Mungkin boleh masuk banyak, boleh masuk sikit, tapi tak boleh masuk banyak. Tapi dunia penuh, tak boleh zikir je. Jadi kita kena tahu
kaedah dia macam mana boleh Allah masuk dalam hati tu. Pertama dia dekat mulut. Kalau berzikir je dia tak boleh masuk juga. Kalau buat gash, cakap kalimah tapi tak korban. Suka nak buat kerja tempatan aja. Macam Yazid the last 10 years. Mana ada masuk? Ada masuk. Last 10 years dia cakap kalimah dengan kita semua. Tapi dia tak pernah keluar 4 bulan di jalan Allah sebelum ni. Dia hanya nak buat kerja tempatan macam Sufyan. Boleh masuk tak? Kita tengok bila dia dah keluar 4 bulan baru boleh masuk. 6 bulan. Kenapa dulu tak boleh? 10 tahun buat. Kenapa tak boleh masuk? Tu dia cakap kalimah di lorong-lorong, bukan zikir. Kalau zikir lagi tak masuk. Kau duduk kat hujung-hujung kan. Satu hari saya zikir 40 minit. Duduk illallah, illallah. Tak boleh masuk tuan-tuan. Percaya saya tidak, terpulang. Kita dah tengok lah. Yazid tak berzikir, dia bercakap kalimah dengan orang. Di lorong-lorong pun tak boleh masuk. Sufyan boleh masuk cakap kalimah ni. Kalau dia tak keluar 4 bulan, 6 bulan, keluarkan cinta dunia. Apa yang ada dalam hati dia? Cinta bini, cinta anak, cinta kerja. Boleh dia keluar kalau tak ditinggalkan? Boleh tak cinta kerja tu hilang kalau tak ditinggalkan? Tentu tak boleh. Boleh tak cinta duit tu hilang dan keluar dengan tak dibelanjakan di jalan Allah? Tak boleh. Anak, isteri, boleh dia keluar tanpa ditinggalkan? Kerana tinggalkan untuk cari kerja, bukan. Tinggalkan untuk buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan. Yazid dah lama dia buat, 10 tahun lebih. Tak ada masuk boleh. Melainkan sedikit. Dia hanya dapat masuk lebih sikit ni setelah dia keluar. Dan dia kena belanja harta diri dia. Itulah bau Yazid faham sekarang. Kenapa dia tak buat dulu? Sebab dia tak mau ikut cakap saya kan. Dan dia punya cinta bini tu sekarang ada kurang. Sebab dia dah tinggalkan bini dia 6 bulan. Dah 5 bulan, 4 bulan. 5 bulan. Dia tinggalkan barulah dia tak ada. Dulu boleh tinggal, boleh hilang. Dia tak keluar. Sebab itulah saya bagi tahu dia punya cinta pada bini ni lama sangat. Jadi kalau keluar pun tak boleh keluar banyak. Cinta bini tu dengan tinggalkan dia 5 bulan ni tak keluar sangat. Keluarlah tapi tak banyak kuat. Nak banyak, nak habis, cerai. Yazid kata, kenapa saya je kena cerai bini? Orang lain ambil sab tak suruh pun. Sebab cinta bini tu dia terlalu kuat. Bini, kenapa dia cinta bini sangat kuat? Bini dia sangat baik. Sudahlah bagi semua badan dia kat dia untuk diramas. Lepas tu bagi duit lagi. Lepas tu bagi kereta lagi, bagi rumah lagi, semua. Sangat baik. Jadi kerana dia sangat cinta pada bini dia, kalimah tak boleh masuk. Walaupun gas berpuluh tahun. Jadi kerja dakwah mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran ni, dia ada kerja tempatan, dia ada kerja luar. Dua-dua tu kena buat, bukan boleh buat satu je. Kerja tempatan tu boleh keluarkan cinta pada diri tu. Maruah diri. Kita, orang semua tahu kita kat kampung. Jadi kita pun dah takut dah. Dan menjumpai orang yang kita kenal, dicaci oleh orang yang kita kenal. Kita tak mahu kita. Yang itu kita tak dapat bila keluar tempat lain. Dicaci oleh orang tu tak dapat. Dapat bab lain. Jadi semua tu kena dibuat. Pergi perang kena buat. Itu habis terus cinta dunia. Cinta diri, dunia, anak, bini. Jadi sahabat dulu Allah cuci dia
dengan bagi perintah perang. Kita tak ada. Kita tak ada. Kenapa perintah perang? Very short course. Perang ni very short course. 10 tahun dia orang buat kat Mekah, dia tak ada perang. Perang ada kat Madinah je. So Allah Subhanahu Wa Taala buat short course. Short course mean very short time kalimah masuk. Because bila satu orang pergi perang, dia hanya ada apa je? Mati atau selamat. Mati atau selamat. Mati tu memang orang tak suka. Paling takut orang cinta dunia. Macam Ya Rashidi. Rashidi takut mati. Yazid takut mati. Kenapa takut mati? Cinta dunia. Tapi bila ada perintah perang dan kita pergi perang kerana Allah, untuk maksudnya orang kafir tu dah serang kita lah, bukan kita perang suka-suka. Kita tak boleh perang suka-suka. Macam Nabi tak nak perang, tapi orang kafir nak perang kat dia. Perang Badar tu bukan Nabi suka. Nabi suka tahan. Nabi usaha untuk tahan supaya jangan jadi perang. Nak tahan tentera apa? Nak daripada kabilah Abu Sufyan datang. Yang bawa tentera. Maksudnya apa tu? Nabi buat tu supaya jangan perang. Tapi Allah kata, kamu tak suka perang, aku suka. Kita ada maksud Allah suka tu. Nak cuci kan semua. Kasih bersih semua. Short time. Zup masuk kalimah. Tak? Bila kita nak pergi perang ni, bini cinta hilang, anak, kebun, semua. Jadi Abdullah bin Rawah waktu dia Amir pertama mati, Amir kedua mati, yang ketiga dia akan mati juga, kata orang Yahudi yang mendengar arahan Nabi. Jadi dia kata kalau kerana isteri, aku takut perang, aku hari sekarang aku ceraikan dia. Kalau kerana harta, dua ni, sekarang aku sedekahkan. Sama ada aku mati, aku hidup, dua je. Jadi bukannya perang ni kita suka-suka nak bunuh orang kafir, bukan. Dia ada maksud perintah. Kita boleh perang hanya perintah. Kita boleh bunuh orang bila ada perintah. Kan boleh bunuh-bunuh orang ni. Perang-perang hanya suka bunuh orang, tak ada. Perintah Allah tu, boleh perang. Dah. Dulu kata nak perang sangat, bila datang perintah semua tak nak. Jadi perang tu bukan untuk maksud kumpul ghanimah, untuk ambil harta, untuk cinta dunia hilang. Itu perang. Fisabilillah. Perang fisabilillah tu tujuannya Allah bagi supaya hilangkan cinta dunia, cinta semua cinta, masukkan Allah je. Sama ada kamu mati atau tak mati. Kalau mati, mati dengan semua cinta hilang. Allah je. Kalau hidup pun semua hilang. Allah je. Lepas tu balik, mungkin masuk balik sikit. Dia boleh hilang lagi. Sahabat tu terus tak ada Ghazwah yang dia tak ikut. Tiba Tabuk, dia dah ada sikit dunia masuk. Dia ada kebun kurma. Dia kata berapa lama tak boleh berkebun. Asyik perang. Tak ada masa. Jadi dia kata ini masalah. Waktu perintah pergi Tabuk tu, waktu tu kurma. Itu Allah sengaja buat tu. Bukan sengaja. Allah buat tu dengan maksud untuk hilangkan dan untuk zahirkan ke Nabi orang-orang yang tak betul. Orang munafik dan orang Islam yang dah masuk cinta dunia. 3 orang Islam yang masuk cinta dunia. Sahabat tu bukan dia tak nak pergi. Dia kata aku lambatkan sikit. Aku ambil kurma aku semua sebab aku ada kuda yang kuat, boleh pintas dia. InsyaAllah. Dia bukan tak nak perang, dia tak pernah tak pergi pun. Jadi Nabi heran kenapa saat tak ada. Dia sahabat kata cinta dunia.
Kata sahabat ni, jangan cuba sangka buruk kat orang kan. Nabi diam. Diam. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, sebenarnya Tabuk tu tak jadi. Patutnya lama lagi. Bolehlah sempat dia pergi. Rupanya tak jadi. Tentera Rom tu saya kembali. Dia nak takut. Jadi Nabi dah pulang tiba-tiba. Dia kata, Allahu Akbar. Aku ingat aku boleh pintas lah. Pecut tengok dah balik dah. Tak jadi. Aku mesti bercakap benar. Semua orang munafik cakap bohong. Beritahu, alah aku dah hal lah. Ada masalah lah. Itulah, inilah. Itulah. Macam-macam alasan. Nabi diam je. Nabi kata, okey. Nah. Tapi bila saat ni, kata Nabi, bukankah kau ada semua cukup kumpulan? Benar ya Rasulullah. Aku tak mau tipu kamu. Walaupun aku boleh tipu kamu. Memang aku ada semua, tapi aku tak pergi. Kata Nabi, pergi engkau sampai datang keputusan Allah. Waktu tu Nabi kata tak jawab salam, tak bagi salam dan bagi semua sahabat perintah yang sama. Dia dipulaukan. Macam sekarang wabak kan. Dia dipulaukan. Siapa yang kena wabak ni hari ni, dia orang dipulaukan ni. Duduk, tak boleh campur kat orang. Seumpama macam tu lah. Kena jangkitan virus corona. Yang ni bukan virus corona, sahabat ni. Virus cinta dunia. Lagi sakitnya virus. 3 sahabat yang beriman. Yang kafir, munafik semua lepas. Cakap bohong. Kan? Jadi sahabat tu dikarantin. Wabak cinta dunia tu jangan bagi pergi kat orang lain. Tujuannya tu, dipulaukannya tu. Dia dipulaukan supaya jangan merebak. Sebab itu orang kena wabak ni tak boleh campur orang. Dikarantinkan dia. Siapa saja masuk negara ni kena dibar. Kena wabak je karantin. Ataupun yang belum, yang apa pun kena tunggu. Sebab wabak ni menyerang 14 hari. Dia simpan ni. Dan yang dah kena kat ni masuk hospital. Tak boleh keluar. Siapa pun tak boleh keluar dari negara ni. Saat ni tu lah. Kalau tak ada siapa boleh keluar daripada negara ni, orang negara luar tak boleh datang, macam mana kuman tu boleh merebak-rebak macam sekarang? Malaysia ni dia jadi merebak sebab bila kena tahu je masih Mahathir kata kita kena biarkan turis Cina masuk nak dapat duit. Jadi Mahathir cintakan duit, cintakan negara ni sebab negara ni kan kurang duit, banyak duit dengan pelancong. Malaysia ni kita kenapa nak tahan Cina tu, nak pergi mana kata Mahathir kalau dia tak pergi kat negara kita. Semua negara tak benarkan. Jadi Mahathir benarkanlah untuk membiakkan corona ni. Jadi sebenarnya kerajaan Pakatan Harapan tu, dan dalam pergolokan kuasa, nak dapat kuasa, Sheraton, langkah Sheraton kan, yang direncanakan oleh Azmin. Pergolokan tu mana dia orang ingat nak tahan orang datang. Tak tahan orang datang ni. Masa tu menyeludup lah masuk kan. Jadi tuan yang mulia, inilah negara kita ini. Tapi tujuan Allah buat dia masuk ni dan buat Mahathir lupa, ini semua ada hikmahnya. Untuk hancurkan kerja agama yang salah. Itu yang tujuannya. Bila habis nanti dia habis lah. Tak habis lagi dia kerjakan. Sebab maksud dia dihantar untuk menghancurkan kerja yang salah, orang yang salah. Dan orang yang lain kena jugalah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sekarang dia dah sampai India. Di situ pusat kerja salah tu. Kena lah. Lepas habis nanti dia pergi Pakistan, pergi Bangladesh. Habis tu baru dia hilang kat dunia ni. Jadi bapa-bapa tuan yang mulia, Allah SWT buat untuk cinta dunia hilang dari sahabat tu.
Yang virus yang kena sahabat tu, virus cinta dunia. Yang ini kau tak hilang, neraka. Jadi sebelum berjangkit dengan orang lain, dia di karantin. Tak boleh cakap, tak boleh sentuh, tak boleh salam kat dia. Jadi sahabat tu kata, 2 sahabat tu tak ada pergi masjid, saya pergi. Kata Sa'ad. Saya tak ada siapa cakap kat saya. Seorang pun tak mau cakap kat saya. Lepas tu saya semayang dekat-dekat Nabi, semayang sunat kan. Tengok kalau Nabi tengok saya tak. Saya tengok Nabi ada tengok saya. Maknanya dia masih sayang saya. Saya sangat takut kata waktu tu. Waktu karantin tu. 2 perkara saya takut. Satu, saya mati. Kalau saya mati, jenazah saya tak ada siapa nak semayang. Melayu mungkin munafik lah. Yang kedua, kalau Nabi meninggal, habislah. Selamanya aku kena di pulau. Jadi waktu hari berita diterima, Nabi dapat wahyu, Nabi Allah terima taubat dia, satu orang pergi jumpa dia, beri berita gembira, taubat kamu telah diterima. Dia begitu gembira, baju yang dia pakai tu dia bagi kawan. Masa dulu tak banyak orang ada banyak baju kan. Sangat gembira. Jadi bapa tuan yang mulia, Allah Subhanahu Taala tak mau cinta dunia ni ada kat hati kita. Tapi kita nak sangat. Rashidi beria tak mau cinta dunia hilang. Jadi dia banyak kali keluar tapi pakai duit orang. Dia tak pakai duit dia. Tak, dari dululah. Yang maksud saya bukan baru ni. Jadi baru ni saya dah cakap dengan kau banyak kali dah. Dari dulu dia buat usaha, banyak dia keluar tapi pakai duit orang. Lepas tu tak bayar pula. Mana nak kesan? Ada kesan. Ada satu orang keluar pakai duit bini, pun duit orang juga. Bini pun bukan duit kita tau. Jadi nampak 4 bulan lah. Kita tak boleh cinta dunia tu hilang. Jadi orang yang tak ada bini, tak ada anak keluar, tak adalah dia susah sangat keluar. Lepas tu pakai duit bapa, mak. Dia pakai duit mak dia. Bini tak ada, anak tak ada. Apa kesan dia punya cinta dunia tak keluar dari hati dia. Dia keluar 4 bulan, balik sama juga. Sebab cinta dunia tu tak hilang. Duit mak, bapak kata 4 bulan kita bayar dia. Dia, bapak dia, satu lagi, semua dibayar. Apa nilai 4 bulan dia tu? Boleh cinta dunia keluar daripada dia. Bila cinta dunia tak keluar, boleh masuk kalimah. Jadi tuan yang bapa yang mulia, sebab itu Allah Subhanahu Taala berbuat semua ada maksudnya. Ada sebabnya, bukannya perintah tu diberi saja-saja jahat kat kita. Allah tak buat jahat kat kita, Allah buat baik. Kita je kata Allah jahat, so kita belanja duit jalan Allah. Kalau kita faham macam ni, kita tahu. Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita belanja duit dekat orang lain, fakir miskin, supaya cinta dunia tak melekat kat kita. Kita panas saja. Apa salah nak kena keluar je, nak bagi ni. Jadi orang yang suka sangat cinta dunia, dia tak suka sedekah. Dia tak suka buat bagi kat orang. Bagi kat bini anak pun kedekut. Dan orang macam ini, kata Allah, orang yang banyak cinta dunia, orang ni lah orang yang menyembah berhala, mensekutukan Allah, menyembah berhala atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, orang yang banyak cinta dunia, dia ni tak bagi sedekah, tak bagi zakat, tak bagi sedekah. Jadi orang yang tak bagi zakat dan sedekah disamakan dengan orang yang mensyirikkan Allah. Jadi tanda syirik dengan Allah ni orang kedekut. Jadi kalau orang kuat semayang, kuat pergi masjid, tapi kedekut, dia ni orang yang mempersekutukan Allah.
tak semestinya dia anggap menyembah berhala. Dia mempersekutukan Allah dengan duit. Jadi dia disama dengan orang musyrik. Orang musyrik tak bagi zakat dan sedekah. Jadi kalau orang tu rajin semayang, tak suka sedekah, dia musyrik, ahli neraka. Jadi bukan amalan kedekut ni bagus. Sebab itu Allah suruh kita bersedekah. Sebab kita tak suka. Sebab kita cinta dunia, kita lawan, kita buat. Hilanglah cinta dunia tu, buat kita lawan. Saya tak suka sedekah, bagi kat orang semua duit. Tak nak, kumpul, kira. Kan? Bukannya baik untuk kita, buruk. Kan? Macam Sufian, dia kedekut kan. Kat orang yang mengajar dia pun dia kedekut. Mengajar agama kat dia. Kedekut. Boleh dia jadi kaya, kedekut. Kaya pun tidak. Lepas tu, bila kita mempersekutukan Allah dengan yang lain, kita mana boleh diterima amalan kita. Walaupun semayang banyak, walaupun pergi masjid banyak, macam Rashidi. Dia ada syirik dalam hati dia. Syirik ni Tuan bawa bukan sembah berhala macam Cina kat bawah tu aja. Syirik ni ada dua. Syirik yang mulut ni sembah tu semua tu betul-betul menyembah berhala. Satu lagi bahala ada kat dalam. Bahala ada kat dalam hati. Macam Rashidi ni bahala dalam hati. Tak nampak. Mana dia sembah tokong. Rashidi ada dia pergi dia tak pergi kat Batu Cape tu. Tapi dia ada batu dekat dalam hati dia, bahala. Bahala tu lah nak kena dikeluarkan. Duit punya bahala. Bini punya bahala. Kerja punya bahala. Itu semua bahala tu tuan. Itu yang bila Allah sebut mempersekutukan tu, termasuk orang tu. Dalam Quran tu. Bukan mempersekutukan Allah hanya Cina, India yang menyembah bahala tu. Itu dua punya syirik tu. Luar dalamnya. Yang kita ni dalam, luar nak tak ada. Itu juga termasuk yang masuk neraka. Jadi kita jangan sangka kita tak menyembah berhala macam Cina, India. Kita bukan musyrik. Kita ni musyrik dalamnya. Menyebabkan amalan kita tak diterima, musyrik. Kenapa? Tak ikhlas. Sebab apa? Cinta dunia. Kenapa? Tak mau keluar duit untuk perintah Allah. Tak mau bayar zakat. Tak mau bagi sedekah. Lepas tu, tak mau keluarkan duit di jalan Allah. Keluar buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan. Itulah semua perintah-perintah yang Allah bagi untuk cinta dunia hilang. Sebab itu dalam Quran tu, surah Baqarah tu, 3 perkara penting untuk orang takwa: beriman dengan yang gaib, mendirikan solat, membelanjakan sebahagian nikmat yang kami kurniakan pada dia. Jadi orang baik ni tak boleh kedekut ataupun tak suka sedekah. Dan orang yang suka sedekah, tak buat kerja dakwah, dia takkan jadi ikhlas. Iman bil ghaib tak ada, bersedekah kuat. Tapi dia lebih baik daripada yang kedekut tadi, kuat semayang. Yang kuat semayang kedekut, itu lebih buruk lagi. Daripada yang tak semayang pemurah. Yang tak semayang pemurah ni syaitan tak suka. Sebab pemurah dia tu mungkin akan buat Allah bagi rahmat kat dia, bagi hidayah. Tapi yang kedekut ni memang syaitan sudah tahan, sudah ikat. Ini memang aku punya. Jadi kita mesti bukan kedekut nak dapat nama. Orang yang tak semayang bagi orang dia tu untuk dapat nama tu, tak ada ikhlasnya. Walaupun dia baik, bagi banyak, tolong orang sebelum dia mati dulu. Bila dia mati banyak orang cerita, tapi macam mana boleh ikhlas? Semayang pun tak ada, iman pun tak ada. Jadi kita kena ada iman. Sebab itu takwa tu, iman bil ghaib ada atas tu, supaya membelanjakan sebahagian harta tu ikhlas. Dan semayang tu ikhlas. Sebab itu orang yang takwa, orang yang beriman dengan iman yang gaib. Ya tak?
orang yang takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang nombor satu, dia mesti ada iman gaib tu. Kalau baru boleh jadi takwa. Walaupun dia suka berbelanja harta, dia takkan ikhlas. Itu kita tak kata dia baik. Allah tak kata dia baik. Jadi orang kedekut ni, dia syirik pada Allah. Itu tanda syirik. Syirik kuat. Syirik pada duit. Syirik pada isteri, anak, kerja. Amalan tak diterima. Ahli neraka. Sebab tu selalu sedekah ni, dia banyak kali cakap. Dengan semayang, dengan kerja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Okey guys.